Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan alal habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat syukuran kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, hari Khamis 1 hari bulan 1 Muharram 1442, bersamaan dengan 20 hari bulan 8 2020. Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan kita dapat meneruskan kehidupan di atas dunia ini dengan semangat yang baru. Kata orang, tahun baru, azan pun baru, kan? Gitulah. Setiap tahun kita ulang ayat tu, azannya mari ke tak mari tak tahu. Harap-harapnya insya-Allah tahun ni lebih semangat lagi kita di dalam mengharungi kehidupan atas dunia ini dengan new normalnya. Kalau dulu tak apa nak solat Jumaat, hari ni lagi kuat. Kalau dulu baca Quran slow-slow, sekarang ni kita tambahkan bacaan Quran kita belajar bacaan tajwid, belajar tafsir, belajar tadabbur, dan juga jangan lupa yang tinggi, iaitulah beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-27, surah yang ke-55, surah Ar-Rahman. Kita sambung perbincangan kita bermula ayat 31. Ayat 31, insya-Allah kita lajukan dia sampai ke akhir surah, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Balik semula kepada ayat 31. Setelah kita banyak Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam ayat-ayat yang lepas tentang nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, banyak perkara, dengan lauknya, dengan isi kandungannya, marajal bahraini, kan? Maka Allah SWT peringatkan kepada kita di sini pula, iaitu tentang kekuatan manusia, kekuatan hujah dan sebagainya. Ayat ini, ayat 31 ini datang setelah nikmat-nikmat yang kita sebut, maka dipanggil ayat ini muzalzilatun, ayat yang menggoncangkan perasaan manusia
ayat yang menakutkan hamba-hamba Allah Ta'ala daripada apa? Daripada derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok, sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan, kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja pada hari kiamat, wahai manusia dan jin. Ingatlah para pelajar, bila sebut tentang thaqalan, itu makna manusia dan jin. Manusia dan jin, dua makhluk ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan tanggungjawab taklif dosa pahala. Syurga neraka ada situ. Iblis itu di luar kira dah, sebab dia memang dia penderhaka tegar dah, tak ada. Tapi jin bagi dua macam manusia juga. Ada jin yang beriman, ada yang tak beriman. Manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, kan? Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita di sini, manusia, aku akan hitung apa yang kamu buat. Saqalan, ayat ini menunjukkan bahawa jin macam manusia, muhasabun, termasuk di kalangan mukallaf, orang yang diberi keberatan syarak dan tanggungjawab. Ayat ini apa? Peringatan supaya kita jangan berani engkar, berani bantah, berani maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'a ya Rabb, tak ada satu nikmat pun yang kami engkar, insya-Allah. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Allah Ta'ala cabar dua jenis makhluk, jin, manusia. Sebab dua-dua ni orang hebat belaka, yang ada akal pemikiran, yang boleh berfikir, ada kekuatan ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Allah kata apa? In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, mu boleh lari? Hagia, maka cubalah kamu menembusi keluar. Lari, coba lari. Macam kita cabar anak kita tak, mu berasa bersapa lah sangat, hagi dek lai. Berasa sombong sangat, tak usah makan aku masuk ni. Mak dia kata, contohnya, pergi masuk sendiri, pergi kerja sendiri, cari duit sendiri, beli beras sendiri. Mana itu cabar. Budak kecil mana nak mampu, kan? Kalau cabar anak besar, relax aja bro, dia kata. Budak tak dengan kerah kepala dengan mak dia lawan, maka pergi. Tapi kita suruh baby, budak kecil tak, mung pergi, mana ada gigi baru nak naik. Maknanya Allah Ta'ala cabar, mung kalau boleh keluar lari, pergi lah. Pas nak lari mana? Allah kata, la tanfuzuna illa bisultan. Maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan dapat menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Masa akan dapat? Tak akan dapat. Dia panggil ayat ini cabaran ala sabilit ta'jiz, cabaran yang melemahkan, tak mungkin nak pergi. Mengikut dalam ulama tafsir, dia kata wa ka'annahum al'an fi arasatil qiyamah. Allah gambarkan manusia pada hari kiamat, hari Allah Ta'ala nak beri balasan. Orang yang baik dengan kebaikannya, orang yang deraka dengan azabnya. Maka Tuhan kata, kalau mu tak mau terima azab hari ini, dipersilakan keluar daripada langit dengan bumi. Bagaimana? Itu cabaran besar. Jadi siaqul ayat menunjukkan fi arasatil qiyamah. Peristiwa ini berlaku pada hari kiamat.
Tetapi ramai juga ulama yang menggunakan ayat ini untuk perbahasan tentang nak keluar daripada bumi ni, nak naik ke angkasa lepas. Ana ingat Allah irham ayahanda kita ni, Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullahu taala. Dia kata waktu dia belajar di Mekah dulu. Waktu belajar di Mekah, masa tu diceritakan Apollo naik ke bulan. Ialah benda baru. Teknologi pun bukan macam kita ini canggih, maklumat boleh sana sini. Maka berlakulah perdebatan di antara pelajar-pelajar di Mekah. Berdebat. Kumpulan yang pertama kata Apollo sampai ke bulan. Bawa hujah-hujah lah, macam-macam hujah. Pendapat yang kedua kata, tak mungkin naik ke bulan. Mana ayat ni? La tanfuzuna illa bisultan. Allah kata, kamu tak boleh keluar daripada daerah bumi ni kecuali dengan sultan, dengan kekuasaan. Jadi Apollo ada kuasa boleh naik. Hak kata tak boleh, dia kata dengan ayat ni juga. Tak ada kuasa nak naik, nak keluar daripada bumi ni, tak boleh. Maka berlaku perdebatan. Nak ceritanya, Allah irham ayahanda kita ni, dia ni petah berhujah. Dia kata kita tu kasyif. Kali pertama aku duduk di kumpulan yang menyokong Apollo naik bola. Belawai, berdebat, menang. Baik, sekarang ni tukar pula. Saya duduk di kumpulan yang menentang, tak boleh naik. Belawai pula, menang pula. Itu dia panggil kekuatan hujah. Pasal itulah orang nak berdebat ni kita kena ada malakah. Dalam Syekh Syangkiti dia tulis sebuah kitab Adabul Bahthi wal Munazarah. Cara nak berdebat, cara nak berbahas, macam-macam cara. Jadi alhamdulillah Allah irham ayahanda kita ni, Allah Taala beri pada dia petah berhujah dan juga boleh ceramah, boleh berpidato. Allah irham Datuk Arya Diraja, Datuk Qadhi Besar Haji Daud, waktu dia ceramah di sini, dia kata, anak nak cerita sanak kepada anak-anak dia, ayahmu ni waktu Isra' dan Mi'raj, ketika kami belajar di Mekah dulu, dia ceramah Isra' dengan Mi'raj, lepas maya Isya, sampai dekat subuh, sampai turun mula ke langit. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata itu dia panggil. Yang pentingnya peristiwa ini, peristiwa ya ma'syaral jin ini menjadi satu ayat perdebatan di kalangan para alim ulama, iaitulah tentang Apollo naik ke bulan ke tidak. Sekarang ni bila orang naik ke angkasa hari ni, Syekh baru naik dengan mana ada gambar belakang yang boleh ditunjuk orang Islam pula, kita kata ni wallahu alam mana dia naik. Adakah naik ke langit ataukah naik ke angkasa, ke planet? Itu dia panggil perbahasan yang panjang. Kata di para ulama, tajuk ini tawiluz zail qalilun nail. Tajuknya panjang, ekornya panjang, tapi dia punya kesannya apa benda? Kita tengoklah dari sudut fakta-fakta yang ada, wallahu alam, tak usah duduk berlawan. Tapi masa tu dia panggil perlawanan dari sudut hujah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'. Tidak ada sesuatu ya Rabb. Yang dalam ayat Quran ni semalam kita sudah sebut, Allah Taala ulang 31 kali ayat ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap dia sebut nikmat, dia sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita berpindah kepada ayat 35. Yursalu alaikuma syuwadhum min narin wa nuhas fala tantasiran. Kamu wahai golongan yang kufur ingkar dari kalangan jin dan manusia akan ditimpakan dengan api yang menjulang-julang dan leburan tenaga cair yang membakar. Allahu Akbar. Yang demikian kamu tidak akan dapat mempertahankan diri dari azab seksa itu. Tak mampu kamu nak tahan macam mana? Allahu Akbar. Jadi ayat ini Tuhan kata apa tadi? Kalau mau boleh lari, lari. Tapi oleh kerana kamu tak boleh lari,
Nasai Allah Ta'ala akan hantar mari, ya, akan ditimpa dengan syuaz, api. Minar, api yang menjulang-julang. Wa nuhas, nuhas tu tembaga yang cair. Kita kena air panas pun letih, sakit. Bagaimana dengan tembaga cair? Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ada ulama tafsir kata Allah Ta'ala segerakan kepada orang kafir pada hari kiamat, sebelum masuk neraka tu dia mari dulu. Mereka cuba nak lari, maka api itu mari, panas tembaga itu mari. Na'udzubillah. Maka dia tak nak lari, mana tak boleh lari pun. Duduk situ yang malaikat penuh, kiri kanan depan belakang, tak boleh nak lari. Allahu Akbar. Masya-Allah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai', ya Rabbi, tidak ada. Tidak ada. Insya-Allah kita tidak akan derhaka, kita tidak akan langgar ataupun bantah segala nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan itu, insya-Allah. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Selain itu, sungguh ngeri. Sungguh ngeri tatkala langit pecah dia, lalu menjadi ia merah mawar, berkilat seperti minyak. La haula wala quwwata. Macam mana langit? Fa idzan syaqqatis sama'. Selain itu sungguh ngeri tatkala langit pecah, lalu menjadi ia merah mawar, berkilat seperti minyak. Apa dia tengok nota dia buat? Ayat ini menggambarkan kehancuran alam langit ketika hampir kiamat. Pecah. Macam mana? Na'udzubillah. Yang penting kita tunggulah. Katanya as-sama' tusbih, langit tu jadi seperti wardah, pecah jadi macam bunga tu, kuntum bunga gitu, pecah. Wallahu alam. Allah Ta'ala yang tahu macam mana cara. Yang pentingnya menakutkan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai', tidak ada. Tidak ada nikmat yang kita dustakan. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Pada masa itu tidak ada sesiapa pun, sama ada manusia ataupun jin, yang akan ditanya tentang dosanya, kerana masing-masing dapat dikenal menurut keadaan. Mauqif al-an la su'ala fi. Ada satu ketika tak ada tanya ke apa. Sebab berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dia panggil haul mauqifun azim, satu tempat yang cukup menakutkan. Orang pakasnya tak tahu lama mana. Kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Allah kata mau berdiri itu 50,000 tahun. Wallahu a'lam macam mana cara. Takut. Waqifuhum innahum mas'ulun wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Ada masa dia tertanya, maka tunggu situ ya. Lepas itu baru hisab, perbicaraan. Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Kita kata la syai', tak ada ya Rabb. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa
dapat dikenal dari tanda-tandanya. Kena tanda muka dia apa tahu dah. Orang beriman ceria muka, senyum. Wujuh yauma idzin nadhiratun, muka bercahaya. Sikapi ahli neraka yauma taswaddu wujuh, pada hari hitam muka. Na'udzubillah. Bacalah doa, Allahumma bayyid wujuhana yauma tabyyaddal wujuh. Ya Allah, ceriakan muka kami pada hari yang diceriakan muka orang-orang yang beriman. Ya Rabb, takut kita gitu. Allah kata apa? Orang kafir, orang berdosa dapat dikenal dari tanda-tandanya. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, lalu dipegang dari ubun-ubun dan kakinya serta diseret ke neraka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Jadi bagaimana orang yang keadaan ni nak lari daripada bumi dengan langit, nak lari daripada arasatul kiamat? Tak mungkin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Mana? Tak ada. La syai'a rabb. Tidak ada. Hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah neraka Jahannam yang selalu orang-orang yang berdosa mendustakannya. Ni neraka Jahannam ni. Hak mu kata percaya dulu, yang kamu perli dulu, tuh. Na'udzubillah. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka terus disiksa berulang-ulang di antara api neraka dengan air yang menggelegak yang cukup masak panas. Air atas dunia kalau panas meletup kita kan. Itu baru 1/70 kali ganda daripada api dunia. Na'udzubillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka manakah satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Ingat, akhirat esok air panah yang ada. Air lain tak ada untuk orang kafir. Na'udzubillah. Kalau ikat kufur nikmat Tuhan kamu atas dunia, itulah minuman kamu di akhirat esok. Anak tunggu. Tak sudah kerah kepala. Jangan tunjuk kita akan jumpa apa yang kita nak. Na'udzubillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan orang-orang yang takut akan keadaan berdirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihisab, disediakan baginya 2 syurga. Dengar ni, 2 syurga ada. Bagi siapa? Orang yang takut. Orang yang takut nak berdiri di hadapan Allah di akhirat esok, maka dia buat persiapan atas dunia. Kata di para ulama, tanda. Siapa dia takut atas dunia, insya-Allah aman di akhirat. Atas dunia ni kita takut, nak buat maksiat takut, nak tu takut, akhirat kita aman. Siapa dia gedebel, berani atas dunia, di akhirat esok habislah dia. Allah sebut di sini jannatan, 2 syurga. 2 syurga. Dalam maksud bil jannatain mufassar, ada tafsirnya dalam hadis Nabi, jannatan min fiddatin. 2 syurga tu daripada perak, aniyatuhuma wa ma fihima, kan. Bekah-bekah dia perak belaka. Wa jannatan min zahabin,
Dua syurga pula daripada emas. Semua bekah. Jadi maka al-jinanu arba', semua 4 syurga tu. Ada hak perak, ada hak emas. Yang penting bagi kitanya, kita tak usah duk mikir menu dia, tak usah duk fikir macam mana perhiasan dia. Yang kita fikir bagaimana nak masuk syurga. Itu yang kita kena fikir. Allahu Akbar. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban zawata afnan. Dua syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Afnan. Apa dia afnan? Tengok. Afnan tu maknanya pohon dan dah buah-buahan. Afnan hiya al-ghusun al-mukhdarrah. Dahan-dahan yang hijau. Pokok dalam syurga itu banyak dahan, lebak daunnya menghijau dan lebak buah dia. Itu makna afnan. Afnan ni makna dia apa? Pohon yang dahannya subur, banyak daun dan lebak buah dia. Itu nama afnan. Ni. Kena ingat orang nama afnan, kena ingat. Makna pokok, dahan yang subur, yang lebat, banyak daun, lebak buah. Baiklah tu kan. Itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihima 'ainani tajriyan. Pada keduanya syurga tadi terdapat 2 mata air yang mengalir. Allahu Akbar. Uyun, mata air yang cukup menarik. Comel lah. Kita ni kalau ada tempat ada air, mata air tu juga Allah penuh pakak hidup berkelah itu. Bayangkan di syurga esok, Allah gambarkan cantiknya, tak boleh nak gambarkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. La syai'. Kita kata tak ada nikmat yang kita ingkar. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fihima, pada kedua syurga itu terdapat 2 macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan, yang biasa dan yang luar biasa. Macam mana? Yang biasa, dalam terjemahan kita, yang biasa dengan yang luar biasa, dia kata dalam tafsir kata tanawu al-fakihah. Buah ni macam-macam. Ada yang basah, ada yang kering. Itu mana zaujan tu 2 jenis. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada warna merah, ada warna hijau. Ada yang manis, ada yang pahit. Kamu nak mana ambil? Muka ada syurga, bebas je pilih. Allahu Akbar. Cuma nak nampak cantik. Kita ni kalau ada warna-warni itu comel lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jawab, la syai' ya Rabb. Tidak ada nikmat yang kami dustakan. Muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan bertelku di atas hamparan. Allahu Akbar. Relax. Telku mana duduk relax? Di atas hamparan yang comel, yang lapisan-lapisan dalamnya dari sutera tebal yang bersulam. Allah, duduk sedap. Dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat pada mereka untuk dipetik. Kita duduk relax gini, mangga, jula dia mari ambil. Allah, sedap, ambil. Mangga yang fresh, bukan mangga yang makan ulat, kan? Bahasa nak makan apa? Pisang, pisang mari.
Nama yang samanya mangga. Tapi mangga syurga tak sama dengan kita. Tak usah duduk banding harum manis ke harum asam, tak dia. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu nikmat antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan, kita kata la syai', tidak ada. Tidak ada yang kami nak dustakan ya Rabb. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu terdapat bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata. Dia kata bidadari ni mata dia ni duk tengok ke suami dia je, tak tengok orang lain. Ni kita. Kita ni orang perempuan jangan duk kelih. Tok lelaki orang. Jangan duk kelih, oh comel dia tu. Terlupa suami kita sebelah, comel juga. Jangan. Suami pun jangan duk jeli kau orang. Ni duk jeli kau bini orang. Bini dia tu comel dah padahal. Kalau tidak, kenapa dia pergi ambil kahwin tu buat bini? Tak. Oh masa muda comel lah ni tua. Lah ni tua, bini tua kita muda. Keriput juga. Jangan duduk main. Atas dalam syurga esok Allah kata qasiratut tarf, maknanya dia tak kelih ke orang lain. Kelih ke cik abang dia. Comel. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dengan jin. Itu bidadari. Bidadari itu buat khas untuk menjadi pasangan kepada orang-orang yang baik dalam syurga. Ni hak isteri atas dunia ni, tu hak orang sentuh dah, tapi di syurga esok dia pula jadi ketua, darjat yang tinggi berdasarkan kepada amalan masing-masing. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allahu Akbar. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan, kita kata la syai', tidak ada. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Bidadari-bidadari itu cantik berseri-seri. Apa dia setara mana berseri itu? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Seperti yakut. Apa dia yakut? Yakut tu permata delima, hak merah. Comel. Marjan ni apa pula? Dia kata marjan tu mutiara, macam mutiara merah kan. Al-lu'lu' wal marjan. Lu'lu' wal marjan. Lu'lu' tu mutiara putih. Dia panggil pearl apa. Dan mutiara merah tu panggil koral. Tak tahulah, ada kalau kita tengok dalam gambar ni macam batu karangnya warna-warni tu. Comel kalau kita tengoknya. Dua lah. Al-lu'lu' wal marjan. Di sini pula al-yaqutu wal marjan. Maksud duk mikir lah ke mana? Duk main apa dia ni, mutiara-mutiara kita nak mari dalam perut. Sodah tu apa sodah ni? Macam kerai gitu, macam benda lah gitu. Kotik dalam perut macam apa? Tapi pakar takut tekak. Di akhirat esok jangan duk bimbang. Allah Taala gambarkan saja. Nak supaya kita nampak al-lu'lu' wal marjan, al-yaqut wal marjan, semua tu hak syurga, tak nak banding. Tak usah duk main kedai comel mana pun, tidak ada bandingan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan, kita kata la syai'a ya Rabbi, tidak ada. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Kalau kita buat baik atas dunia ke, alhamdulillah, di akhirat esok dapatlah syurga jannatan, dua syurga yang comel tadi tu. Nak wis apa? Allah Taala nak beri kepada orang yang ihsan atas dunia ni,
Dulu kita dah bincang tentang konsep ihsan. Ihsan kita dengan Allah, taat. Ihsan kita dengan makhluk, khidmat. Masya Allah. Tulis. Ihsan kepada Allah, ketaatan. Taat. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Tinggal yang dilarang. Ihsan kepada makhluk dengan melakukan kebaikan. Allahu Akbar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata tidak ada ya Rabb. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Dan selain dari dua syurga itu, dua syurga lagi. Allahu Akbar. Untuk menjadi balasan bagi golongan peringkat yang kedua. Dua syurga lagi pula. Mana dia kata, hak tadi peringkat yang pertama, hak peringkat darajat tinggi. Makam anbiya, syuhada, salihin. Kan? Ada lagi, dia kata, dunihima fil makan, bagi orang yang rendah martabat. Allahu Akbar. Kita tahu siapa dia. Kita harap kita ni termasuk dalam kumpulan yang pertama. Dan kalau tak ada yang pertama, kumpulan yang kedua, masih lagi dalam syurga. Semua darajat dia kurang sikit. Nak banding, ada darajat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. La syai'a ya Rabbana. Mudhammatan. Kedua-duanya menghijau, subur tanamannya. Sama. Syurga ni kan hijau, subur. Comel. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jawab, la syai'. Tidak ada satu pun nikmat yang kami nak kufur ya Rabb. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. Pada keduanya, syurga darajat yang kedua ni, terdapat buah-buahan serta pohon kurma dan delima. Ada juga sama ya, kan? Allahu Akbar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Mana satu? Tidak ada. Jawab, la syai'. Tidak ada ya Rabbi. Kami tak akan dustakan nikmat Tuhan. Cuma sambil-sambil tak dusta pun kita kena muhasabah. Adakah kita syukur dengan sesyukur-syukurnya ataupun tak pandai bersyukur? Dusta tidak, tapi syukur ke tidak? Satu lagi, Allah kata apa? Bisyukri. Dengan kita syukur. La in syakartum, kalau kamu syukur, aku tambah. Papa Taharat kata bisyukri tadum an-ni'am. Dengan syukur, nikmat kita kekal. Syukur al-jalibah, menarik nikmat yang lain. Hafiz, menjaga nikmat yang sedia ada. Masya Allah. Fihinna khairatun hisan. Di dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya. Allahu Akbar. Comel, juh. Dua ya atas dunia ni. Kalau kita nak cantik, lawa. Nak, comel. Baik akhlak. Baik. Dalam syurga ada belakang, cukup dekat. Khairatun hisan. Lagi cantik parasnya. Mana lagi dia tu? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? La syai'a ya Rabbana. Tidak ada satu nikmat yang kami nak dustakan. Hurum maqsuratun fil khiyam. Iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Dia kata dalam khiyam, dalam khemah. Kita jangan duduk mikir khemah tu macam khemah kapur kita ni kena angin cabut. Khemah pasar malam tu. La. Khemah kita di sini
Iaitulah khemah khiyam min lu'lu'. Oh, khemah yang dibuat daripada lu'lu', daripada apa ni, mutiara. Comel, mutiara putih ya. Wa min zahabin, daripada emas. Allahu akbar, macam mana? Katanya apa ni, maksuratun fil khiyam, du'ala khemah comel. Dia punya syurga tu macam dalam semuanya syurga lu'lu', bluebird dalam tu, kita duduk situ. Ya Allah, Allahumma jana min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami ahli syurga. Kita nak duduk dalam tempat hak Tuhan janji ni, insya-Allah. Tak duduk mikir lagu mana, kita fikir bagaimana nak sampai ke syurga. Itu yang besar. Nama-nama kita sebut ni, nama buah, nama tempat, nama lu'lu', nama apa ni dia panggil pear, koral ni. Tak duduk mikir lagu mana. Ibnu Abbas kata, laisa fil jannati mimma fi dunyakum illal asma'. Tidak ada dalam syurga esok hak bagai-bagai atas dunia ni nama je, tapi hakikatnya tidak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita kata la syai'a, tidak ada mana-mana nikmat. Kita syukur ya Rabb. Lam yaqmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia, dan tidak juga disentuh oleh jin. Tak ada. Dia duduk dalam khemah dia. Jadi sukalah kita ni. Doa lah, ada duduk dalam istana, ada dalam khemah, relax, khemah tepi air, tepi sungai. Cantik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai', tak ada ya Rabb. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Penduduk syurga itu bersenang-senang dalamnya dengan berteleku di atas bantal-bantal, duduk menyenggih di atas bantal, dan cadar-cadar yang hijau warnanya. Comel warna hijau ni, dalam syurga hijau saja, serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Masya Allah, tabarakallah, comel pelik. Muttaqiin wa abqari hisan. Dia kata abqari itu apa dia? Abqari warna cadar-cadar yang hijau warna, serta abqari permaidani yang sangat indah. Abqari asyai'un nafis, suatu benda yang sangat cantik, tak boleh kita nak gambarkan. Pasal itulah orang Arab ni bila tengok suatu benda yang comel, dia kata nisbah kepada Wadi Abqar. Wadi Abqar ni pelik sikit lah. Wadi Abqar ni dia kata, puan-puan Arab tu kata tempat jin duduk, lawa sekali. Kata Nabi SAW dalam kisah mimpi, kalau orang mimpi, falam ara abqariyan fin nasi yafri firyatan. Aku tak tengok abqari ni mana orang yang cerdik di kalangan manusia ni, yang buat benda-benda yang tidak baik, nipu. Maksud dia kelebihan kepada Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi abqari, satu benda yang maha. Kan ada orang nama abqari itu. Abqari itu mana benda yang maha berharga. Comel sangat-sangat. Tapi di sini maksud dia abqariyan hisan, permaidani yang sangat indah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'a rabbi, tidak ada mana-mana nikmat yang kami dustakan. Ya Allah, jadikan kami orang yang syukur pada nikmat-Mu dan layak ke syurga-Mu. Ya Rabb, sentiasa doa kita. Allah Ta'ala tutup surah ini, surah yang penuh dengan nikmat ini, dengan ayat yang ke-78. Tabarakasmu
rabbika dzil jalali wal ikram. Maha sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kenapa? Lepas pada ayat 78 tak ada lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat? Ayat ini, ayat 78 ni bukan lagi nikmat. Ayat Allah Ta'ala nak cerita, ni Tuhan kamu yang menyediakan nikmat, dialah. Jadi kita tutup setakat tu. Pada tu, waktu kita hafal Quran dulu, alhamdulillah ana ingat waktu muda-budak dulu, ana sempat pergi masuk tahfizul Quran di Masjid Haram Mekah. Masjid Haram Mekah, dah lah duduk bola di rumah nenek kita di Ajiat Masafi. Ajiat Masafi ni, kalau orang duduk di Mekah sekarang ni, kita keluar daripada bak Ajiat tu, kita nampak jalan straight nak pergi ke hotel. Apa nama hotel tu? Sebelah daripada bangunan besar tu, itu dipanggil Ajiat Masafi. Kita boleh alik masjid. Jadi pas waktu duduk belajar ni, ustaz kita sama dia gurau. Bila kita kata, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dia pun sambut. Wa bi ayyi ala. Dia nak tahu kita hafal ke tidak. Dia panggil ayat macam bela orang panggil nak mengetes. Tes itu. Mu ni betul-betul ingat. Sebab ayat lain semua fa bi ayyi ala. Jadi sampai sini tak ada. Allah Taala tutup dengan nama dia, maka tidak ada lagi fa bi ayyi ala, cukuplah. Kita pun mengaku 31 kali tidak ada mana-mana nikmat yang kita ingkar. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka maha sucilah Allah Ta'ala yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita kata ya Rabbi ya Allah, kata belaka, dengan kebesaranmu ya Allah, dengan jalalmu ya Allah, limpahkanlah ke atas kami segala nikmat kurniaanmu ya Allah. Matikan kami dengan husnul khatimah dan bawalah kami ke syurgamu ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. Tamaklah perbincangan kita dalam surah Ar-Rahman. InsyaAllah kita akan masuk pula kepada surah Al-Waqi'ah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.